Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak usia yang Allah bagi kepada kita ni, berapa banyak kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kajian menarik jugalah untuk saya kongsi dengan tuan-tuan semua. Ada satu kajian disebut total life expectancy. Maknanya jangka hayat purata rakyat Malaysia ni, umur majoriti banyak umur berapa. Ada satu kajian tu menyebutkan rakyat Malaysia purata, rakyat Malaysia ni purata, rata-rata yang laki-laki umurnya sekitar 73.2 tahun laki-laki. Dan purata rakyat Malaysia rata-rata umur, maknanya yang paling standard, ramainya banyak umur tu berapa? Iaitu kalau perempuan 77 tahun. Tu yang ramai ibu tunggal tu. Laki-laki banyak 73 tahun, banyak dah tak ada dah. 73 tahun meninggal habis dah. Kurang pada tu pun ramai juga. Akak-akak belakang pun ramai, seorang pun ramai juga. Naik Grab ke apa ramai, tak tahu, tumpang kawan pun ada. Suami tak ada habis dah. Ada agak orang tanya, dia kata siapa ustaz orang lelaki banyak meninggal awal depa ni? Yalah, banyak faktor lah tuan-tuan. Kalau orang kesihatan kata, orang psikologi kata, mungkin sama kot orang lelaki-lelaki ni dia banyak masalah jantung. Orang lelaki ni dia jantung. Pasal orang lelaki-lelaki ni mulut dia di hati. Mulut dia di hati. Orang perempuan hati dia di mulut. Baik tu nak tahu apa dalam hati orang perempuan, tengok apa hak di mulut. Tu dalam hati dia. Segak. Besar rumah. Tu dalam hati dia. Orang lelaki mulut dia di hati. Dia berasa kemas ke apa, dia sengak. Dia tak kata. Tak apalah, benda tak tension. Tapi kalau mau bini duk bising, duk hingat, dia sengap. Dia sengap. Tambah awal-awal PKP hari tu, suruh pergi beli ikan temenung, dia pergi beli ikan selak. Beli daun apa? Daun kunyit, pergi beli daun pandan. Tak mengamuk orang tua tu. Mengamuk. Sabarlah. Tambah suruh pergi beli barang kuih-kuih tu. Barang buat kek. Barang buat kek, tuan-tuan takkan tak tahu. Dia punya banyak lah. Kita orang lelaki macho ni tak biasa ni benda tu. Tak biasa. Kita pula wakil seorang je pergi beli tu, dia jenuh. Pakat jadi apa? Pakat jadi treasure hunt semua. Pakat cari salah ni. Ada hak tulis dalam telefon, bateri mampu pula dah. Tak ada bateri pula dah. Tension. Dia taruh tang ni. Tu kek jantung semua. Orang perempuan dah. Dia tang ni, dia buh tang ni. Lambat balik. Lambat balik. Tu yang ramai suka bergambar dengan penceramah. Jadi bukti. Lambat balik maling. Ingat ceramah. Mana tengok penceramah? Ni bergambar dengan penceramah. Tu yang ramai ambil gambar penceramah. Buat bukti kat orang rumah. Malas sakit jantung lagi. Jadi siapa nak bergambar penceramah silakan. Boleh lepas ni nak. Depa tak nak cas boleh ke? Boleh RM5 dalam tabung masjid. Baik, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak kira lah kita ni umur macam mana pun, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah bagi kita umur panjang sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Saya nak kongsi pada tuan-tuan semua, ada beberapa amalan orang dulu-dulu, umur mereka banyak panjang-panjang umurnya itu. Siapa di antaranya? Ramai saya nak sebutkan. Dalam kesempatan malam ni saya nak sebut tip untuk panjang umur. Mudah-mudahan kita berdoa lah. Tak tahu siapa pergi dulu. Hak cakap, hak dengar tak tahulah. Tapi biasa hak dengar pergi dulu kot. Tak tahu. Wallahualam. Amalannya yang pertama, saya nak kongsi ringkas-ringkas. Pertama, jangan lupa untuk memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Moga umur kita panjang. Ada ke doa umur panjang? Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai saja ke kota Madinah ataupun nama sebelumnya Yathrib, sampai ke Madinah, ramai pakat meneru jumpa Nabi, serbu jumpa Nabi, mempelawar macam-macam. Ada pelawar duduk di rumah dia, pelawar reta macam-macam. Tapi ada satu orang perempuan namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, orang lain bagi macam-macam, saya tak ada apa. Saya tak ada apa nak bagi, saya bukan orang senang, tapi saya ada anak. Saya ada anak, saya nak bagi padamu ya Rasul. Anak saya ni seolah-olah macam wakaf lah. Anak suruh dia buat apa, buat lah.
Dia akan khidmat padamu ya Rasul. Siapakah anaknya itu? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Tak kala itu tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik dengan ungkapan doa yang cukup hebat. Apa doanya? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu. Setengah riwayat kata, tambah lagi, waghfir lahu. Apa maknanya? Ya Allah, banyakkanlah harta anak ini, ramaikan keturunan anak ini. Siapa? Anas bin Malik. Banyakkan harta dia, ramaikan anak dia, panjangkan umur dia, dan berkatilah setiap apa yang kau kurnia pada dia. Dapat harta, dapat apa pun, pangkat jawatan, semua jadi berkat. Yang doakan Nabi. Agak-agak dapat tak tuan-tuan? Dapat. Sayyidina Anas bin Malik dikurniakan umur panjang. Setengah riwayat ahli sejarah kata umur dia 107 tahun. Antara sahabat Nabi, dalam kalangan 144,000 sahabat Nabi, yang terakhir wafat. Dia kelebihan orang umur panjang, dia dan tengok semua generasi, apa jadi jatuh bangun, semua dia dan tengok. Tu kelebihan orang umur panjang. Dia terakhir, antara terakhir yang wafat. Lagi, apa lagi? Dikurniakan apa? Harta melimpah ruah. Kebun kurma dia setahun 2 kali berbuah. Ada kata lebih daripada tu lagi. Melimpah-limpah buah segak-segak keluar. Kebun-kebun, tanam-tanaman dia itu berkat. Anak dia 120 orang. Tu dia. Terbeliak kita. Bukan 2 orang. Jangan betulkan siaran anda. 120 orang. Pak Long, 120 orang. Ramai. Buat geno. Dia buat geno, Ustaz, ramai sangat. Ramai sangat wang. Awak ramai sangat, anak dia Ustaz buat lagu mana? Dia buat lagu mana Ustaz? Mak dia ramai. Kelang banyak. 120 tu kalau kelang satu roboh. Dia tak boleh dah, tak boleh. Habis putih semua mesin, tak boleh. Dia isteri dia ramai lah. Isteri dia ramai. Dan bukan itulah fokus kita malam ni, Pekat duk jegi malam amboi. Masuk tahun baru cari pasal pula. Ada. Itu panggil ustaz-ustaz lain hak lebih berkeberanian lah cerita bab-bab tu. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, Allah bagi umur dia berkat semua. Jadi kalau tuan-tuan nak amal untuk diri sendiri pun boleh. Allahumma aksir mali wa waladi wa atil hayati wa barikli fi ma a'taitani. Amin ya rabbal alamin. Laju sangat Ustaz, boleh nak rakam Ustaz? Boleh. Kau nak rakam ke apa? Sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikutlah. Allahumma aksir mali wa waladi wa atil hayati wa barikli fima a'taitani. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Tapi mungkin juga ada orang tanya, dia kata, Ustaz, umur panjang ni ada juga. Takkan ulama-ulama dulu tak biasa doa umur panjang? Ada ulama meninggal umur 40, ada orang soleh meninggal umur 30. Tak panjang pun, takkan dia pun tak tahu doa ni? Sebab itu kata ulama, antaranya Syekh Al-Imamul Mawardi menyebutkan, umur panjang ni ada 2 maksud. Pertama dipanggil umur kiraan, yang kedua dipanggil umur amalan. Ada orang umur kiraan dia panjang sungguh, macam umat dulu-dulu umur panjang-panjang 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah saja 950 tahun, dan umatnya pun lebih kurang tu. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Jadi umur umat dia lebih kurang kok lerong tu. Nabi-nabi dulu umur panjang-panjang, umat dia pun panjang-panjang, ribu-ribu tahun. Tapi saya ingat kita ni tak panjang sangat pun tak apa, tuan-tuan.
Panjang sangat pun, kalau beratus beribu tahun ni letih anak cucu duk tunggu. Tak mati-mati lagi Tok Wan ni. Aduh. Nak panggil pom tak tahu dah. Bergenerasi tak mati-mati lagi. Kerajaan pun letih banyak pencen. Tak mati lagi dak, banyak pencen lama daripada sebis. Sebis tak tahu mana. Panjang lah duk sarah orang tua ni tak mati lagi. Bertampai habis dah wayar kot sini pun tak mati-mati lagi. Jadi tak panjang sangat pun tak apalah. No. Yang penting kita nak umur yang kedua tadi. Pertama umur kiraan. Yang kedua dipanggil umur amalan. Apa makna umur amalan? Ada orang umur dia, kiraan dia tak panjang. Meninggal 20, meninggal 30, meninggal 40. Tapi amalan dia tu berpanjangan, seolah-olah macam dia masih hidup. Tuan-tuan faham tak? Kan? Imam Syafi'i rahimahullah kurang lebih meninggal pada usia berapa? 54. Ada kata 55. Kok leron tu lah 50 lebih. Tapi sampai ke hari ini karya-karya beliau 174 buah kitab beliau karang diguna pakai sampai kiamat, tuan-tuan. Macam dia masih hidup. Pasal apa? Nama dia selalu disebut-sebut. Orang hak nama selalu disebut ni seolah-olah macam dia masih, macam dia duk ada lagi. Kan ada orang dia baru meninggal minggu lepas, minggu ni orang tak sebut dah nama dia. Sampai ada orang terkejut, lah bila mati? Oh, elok lah. Elok punya, tak elok punya perangai. Ada orang lagi terkejut, lah bila dia hidup? Bila meninggal tak apa, bila dia hidup tak bisa nampak main masjid pun. No, nama dalam senarai tembok suhu apa tak ada pun. Nama tak ada, suhu lagi tak ada. Nombor telefon tunggal langgang tulis. Tak tahu meninggal kubur mana. Tak mau macam tu. Kita nak amalan berpanjangan. Sebab itu ramai tuan-tuan dalam dunia ni kita biasa jumpa orang yang umur dia tak berapa panjang, tapi berkat umurnya itu. Sahabat saya Al-Fadil Ustaz, Allah yarhamlah, Ustaz Murtada, tuan-tuan pun kenal tuan-tuan, ada kompleknya dekat sini kan. Meninggal muda tuan-tuan, meninggal muda, umur pun lebih kurang saya juga tu. Nah, abang kata muda lah tu. Meninggal muda. Tapi walau meninggal usia muda, orang baru tahu rupanya dia selama hidup dulu dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini, macam dah hidup lama. Macam dah hidup lama. Ada orang hidup lama tak ada apa. Jangan kata sumbangan untuk masjid, apa sumbangan untuk masyarakat pun tak ada apa. Sebab tu dia meninggal pun orang rasa tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak ada rasa apa. Dia wujuduhu kal adam. Dia ada macam tak ada. Jadi elok tak ada. Lagi teruk menyakitkan hati orang. Tu. Sebab itu salah satu daripada golongan paling bertuah dalam dunia ni siapa dia tuan-tuan? Orang yang bila dia mati, dia meninggal dunia. Dalam hadis Nabi menyebutkan satu jenazah yang disembahyangkan oleh 40 orang, atau setengah riwayat lain menyebutkan 100 orang, maka dia layak untuk mendapat wajabat syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Tuan-tuan, kalau kita meninggal, takkan nak dapat 40 orang, 100 orang semayangkan kita, senang ke susah? Mana nak tahu kita mati dah. Tak, tapi orang lain meninggal, nak dapat, nak kumpul 40 orang, 100 orang, susah ke senang? Saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, kalau pergi mayang jenazah, kadang-kadang tengok Tok Imam duk tunggu dah, jenazah dah ada dah. Jenazah sampai dululah. Lepas tu duk tunggu, duk keluar Allah situ. Duk tunggu signal, boleh tak boleh lagi. Boleh. Nanti duk tunggu apa? Kan? Saat-saat mailah van budak tahfiz, mailah van budak-budak pondok mana mai. Oh, nak meramaikan jemaah.
untuk jenazah. Awak orang kampung, orang taman ni tak cukup ke nak semayangkan jenazah ni takat 40, 100 orang tak boleh dapat ke? Tak. Dia dulu hidup di dunia melaga-lagakan orang, menyakitkan hati orang. Dengan keluarga dia bergaduh sedia. Grup WhatsApp left selalu. Awak ustaz left grup ni buruk ke? Tak. Maknanya duk cari pasal sedia hidup tu. Orang tak kenal admin sampai meluat. Baik yang keluar tak apa. Rupa left daripada dunia tu. Duk bergaduh, cari pasal, mengadu domba, melaga-laga ke orang, macam-macam punya masalah. Bila hari dia meninggal, orang seolah-olah tak sudi nak semayangkan dia. Cara tu. Hari ni tuan-tuan, kita semayangkan jenazah orang. Jenazah kita tak tahu siapa yang mampu atau ada rasa nak mayangkan kita, tanda penghormatan tak akhir tu. Kalau hidup di dunia baik dengan orang, tuan-tuan tengok orang-orang soleh, orang baik-baik, bila dia meninggal macam semayang Jumaat, orang semayangkan dia. Rezeki. Baik itu tuan-tuan, doalah pada Allah, moga-moga kita meninggal nanti ramailah jenazah, yang ramailah jemaah, ramai jenazah. Cukuplah satu jenazah, ramailah jemaah. Jenazah ramailah jemaah yang akan semayangkan kita. Tapi syarat dia apa? Sepanjang hidup kita ini duk buat baik dengan orang, Allah akan bagi balasan baik pada kita, dengan syarat ikhlas dan kita pun sentiasa memperbaiki diri kita.